Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang bersama-sama sekali lagi kita di dalam sesi tadabbur pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-104 insyaAllah. Muka surat 104. Kita akan bersama-sama hari ini di surah An-Nisa ayat 163 sehingga ayat 170. Ayat 163 sehingga ayat 170. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang telah menuliskan page pada pagi ni, muka surat pada pagi ni. InsyaAllah hari ini apa yang kita akan lihat di dalam muka surat ini ialah tentang Nabi-Nabi, iaitu keimanan kepada Nabi-Nabi, iaitu keyakinan kepada Nabi-Nabi dan juga jawapan kepada orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa tidak semua nabi-nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak nabi-nabi ini adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita, iaitu percaya, beriman kepada nabi-nabi itulah yang terbaik daripada tidak beriman, menolak dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita bersama-sama pada hari ini untuk melihat ayat 163 hingga ayat 170 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagai sambungan daripada ayat 162 sebelum daripada ni yang kita baca, iaitu orang-orang Yahudi ni menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi Muhammad satu benda yang tidak logik, kita katakan. Satu benda iaitu mereka minta kepada Nabi SAW. Sebenarnya mereka ni bukanlah minta sebenarnya, tapi mereka ni nak konon-kononnya lah, nak beritahu kepada Nabi, kami ni tak nak beriman kecuali begini-begini. Kalau dah diberikan satu benda, mereka tak akan beriman pula. Jadi maknanya orang-orang Yahudi ni memang macam-macam perkara lah mereka ni. Sebagai ta'annutan dalam bahasa Arab, dia kata iaitu degil, enggan untuk terima Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pun minta lah. Ayat yang terakhir kepada yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu mereka ini ialah mereka ni Allah Ta'ala sebutkan yang kita baca semalam 11 perkara 11 perkara melayakkan mereka ni terkena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca. Pada hari ini kita akan baca, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 11 nama-nama nabi-nabi, yang mana majoriti daripada nabi-nabi ini adalah merupakan majoriti, kita kata iaitu 11 nama-nama dalam ayat yang kita bacakan tadi tu, iaitu ayat 163 tu saja ada 11 nabi-nabi. Allah Ta'ala sebutkan bahawa wahai Muhammad, kamu ni jangan layanlah mereka tu, jangan layan orang Yahudi tu. Kamu adalah merupakan seorang nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi-nabi sebelum daripada ni yang sangat ramai. Maka mereka sekarang minta sama aja kan, Allah Ta'ala tak kirimkan, sebahagian daripada mereka tak kirimkan kitab kepada mereka ni, dan sebahagian daripada mereka ada yang dikirimkan, diberikan kitab sekaligus, seperti Nabi Musa alaihissalam. Kamu diberikan kitab sikit-sikit. Jadi kamu telah diberi wahyu. Yang penting kamu, wahai Muhammad, telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni nak beriman, tak nak beriman, terpulang pada mereka lah. Jangan layan sangat mereka ni. Mana itu Allah Subhanahu wa taala kata kat sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 163 pada hari ini, Allah Taala kata inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Wahai Muhammad, kami telah wahyukan kepada kamu sama sebagaimana kami telah wahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu.
Maknanya kalau mereka ni tak beriman, apalah sangat kamu dapat wahyu. Orang sebelum daripada kamu ni ramai dah rasul-rasul yang dapat wahyu. Jadi mereka ni ditentang oleh kaum mereka. Jadi kamu ni ditentang oleh kaum kamu, wahai Muhammad. Jadi perkara ni jangan risaulah. Jangan risau, jangan apa-apa, janganlah kamu rasa sedih, jangan kamu rasa apa-apa kan. Teruskan kerja kamu, wahai Muhammad. Jadi Allah SWT kata, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, sebagaimana dulu orang-orang sebelum daripada ni pun, rasul-rasul sebelum ni pun telah juga kami wahyukan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala kata kepada siapa? Yang pertama Nuh. Allah Ta'ala sebut yang pertama Nuh. Allah Ta'ala tak sebutkan Adam. Kerana apa? Kerana Adam dan juga Idris ni, jadi Adam ni sebagai Abul Bashar dalam panggilannya, iaitu bapa kepada kemanusiaan, bapa kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala tak kira sebab dia dalam bersyurga dah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua sekali kan. Itu tak, Allah Ta'ala tak sebutkan. Tapi dikira selepas daripada berlakunya banjir besar, maknanya semua manusia ini telah dihapuskan daripada atas muka bumi ini. Yang tinggalnya hanyalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Sebab itulah Nabi Nuh dianggap sebagai adalah Rasul yang kedua, dipanggil bapa kedua dikata, iaitu Abul Bashar, Abu Thani, bapa yang kedua, Al-Abu Athani. Dan kira dia macam seperti iaitu Rasul yang pertama diwahyukan. Yang sana tu memanglah memang berada dalam syurga, Nabi Adam AS semua tu kan. Tapi sekarang yang pertama sekali yang diwahyukan selepas daripada dah turun ke bumi semua sekali ni adalah iaitu Nabi Nuh AS. Jadi Allah Ta'ala sebutkan yang pertama Nuh, kemudian wan nabiyyin min ba'dihi, dan kemudian nabi-nabi selepas daripada Nabi Nuh AS. Selepas daripada tu Allah Ta'ala kata wa auhayna ila Ibrahim, kemudian Allah Ta'ala sebutkan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita tengok daripada banyak-banyak nabi ni, selepas tu semua tu adalah datang daripada Nabi Ibrahim AS. Sama ada anak kepada Nabi Ishaq ataupun anak kepada Nabi Ismail. Jadi semua selepas itu. Yang bukan anak kepada Nabi Ibrahim hanyalah beberapa orang saja, iaitu apa? Yang pertama Nuh, yang kedua Hud, yang ketiga Idris, yang keempat Lut, dan yang kelima Soleh. Ada 5 orang saja yang disebutkan oleh Al-Quran. Banyak lagi yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini 11 orang, iaitu Nuh, kemudian wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail, 3 orang, kemudian wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat. Asbat tu maknanya Allah Ta'ala sebutkan nama-nama tu, kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Asbat. Asbat tu maknanya asal maknanya adalah cucu, makna dia cucu. Kalau di sini maknanya ialah keturunan anak-anak daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kita kena ingat bahawa semua rasul-rasul selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam semua tu adalah daripada keturunan daripada Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata wa Isa wa Ayyub, Allah Ta'ala sebut semua nama tu, kemudian wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala kata wa atayna Dawuda Zabura, dan kemudian kami telah berikan kepada Nabi Daud Zabur. Jadi Zabur ni maksud Zabur ni kalau ikutnya dalam bahasa sebagaimana ahli tafsir kata ialah mazbur, iaitu maktub, satu benda yang tertulis. Mazbur maknanya satu benda yang maktub. Jadi nama dia ialah Zabur. Itu ayat yang ke-163. Seterusnya ayat 164 Allah SWT jelaskan bahawa tak semua rasul-rasul ni, maknanya rasul-rasul yang kita tahu, yang Allah Ta'ala yang kita wajib beriman ialah 25 orang. Tetapi rasul-rasul ni bukan 25 orang saja. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa rusulan qad qasasnahum alaik min qabl. Dan rasul-rasul, maknanya banyak rasul-rasul Allah Ta'ala dah beri wahyu kepada banyak rasul-rasul. Qad qasasnahum, ada yang kami telah ceritakan kepada kamu. Qasasnahum alaik, ke atas kamu, kepada kamu. Maknanya dalam Quran dimensionkan dalam Quran min qablu, sebelum daripada ni, sebelum daripada kamu lah. Kemudian tu warusulan lam naksushum alaik, tetapi ada rasul-rasul yang kami tak ceritakan. Ertinya ialah maknanya banyak lagi rasul-rasul lain selain daripada ni. Kita wajib beriman bagaimana? Kita wajib beriman rasul-rasul ni sangat ramai, tetapi yang disebutkan dalam Quran ada 25. Itu cara dia kan. Jadi mana kita beriman secara umum, dan kemudian kita beriman secara khusus. Secara khusus ialah namanya, exactnya
25 orang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi tu semua kita kena tahu, kita kena beriman. Tu kata wajib beriman dengan 25 orang Rasul. Bukanlah maknanya Rasul tu 25 saja. Sebab banyak lagi yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ada pula tu Nabi-Nabi, iaitu orang yang mendapat wahyu. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis bahawa Rasul-Rasul ini ada 313 orang. Dan kemudian disebutkan pula bahawa Nabi-Nabi ada 124,000 orang. Jadi maknanya sangat ramai kan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Allah Taala sebut secara umumnya kan. Sesungguhnya walaqad ba'atsna, kami telah utuskan fi kulli ummah, pada setiap umat. Maknanya tidak ada umat yang sejak daripada zaman Nabi Nabi Nuh alaihi salam, selepas daripada tu tak kira kan orang tu di mana, bukan berada orang tu bangsa apa ke kan, Red Indian ke, Mongol ke, orang Polinesia ke, orang tak kira lah kan Aborigin di Australia ke, ataupun orang di Afrika ke, orang Zulu, orang apa kan, semua tu tak ada yang tak Allah Ta'ala tak utuskan Rasul. Kalau ada ba'athna, sesungguhnya kami utuskan, bangkitkan fi kulli ummatin rasulah. Itu ayat Quran Sesungguhnya kami telah bangkitkan pada setiap umat itu ada rasulnya. Tapi siapa? Wallahu alam. Kita tak boleh katakan lah. Sebab apa? Tak disebutkan oleh Al-Quran. Tak disebutkan secara exactly nama dia siapa dan sebagainya. Yang pentingnya kita beriman macam tu. Sebab Quran sebutkan macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan pula dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata 164 ni ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kamu, iaitu disebutkan dalam Quran. Ada rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ceritakan kepada kamu. Jadi kita beriman secara umum. Wa kallamallahu Musa taklima, dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan secara khususnya, iaitu dan Musa special dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap dengannya taklima makna bila wasitah, makna tanpa perantaraan. Jadi yang dapat perkara ni ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap iaitu semasa di Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Dan kemudian yang boleh bercakap, yang dapat macam ni juga ialah Nabi Musa. Allah Ta'ala ulangkan, sebab itulah dipanggil kalimullah Nabi Musa ni kan, iaitu orang yang dapat bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala direct kan. Jadi seterusnya rusulan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 165 tu ialah tentang tugas pula. Apa tugas rasul-rasul ni? Allah utuskan rasul-rasul kepada setiap kaum, setiap bangsa, setiap umat ni untuk apa? Allah Ta'ala jelaskan sini. Rusulan, rasul-rasul itu apa kan? Iaitu mubasyirin. Yang pertama sekali ialah kerja mereka ialah mubasyir. Mubasyir artinya ialah memberi khabar gembira. Iaitu apa khabar gembiranya? Iaitu kalau kamu beriman, kamu akan masuk syurga. Memberitahu tentang adanya syurga. Kemudian munzirin, memberi khabar yang menakutkan. Itu terjemahan bahasa Melayu kan. Tapi maksudnya ialah kalau kamu ni tidak beriman, kalau kamu ni kufur, kamu akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan kena neraka. Jadi itulah merupakan isi-isi yang diutuskan rasul-rasul ni kepada setiap mana. Jadi untuk memberi peringatan kepada mereka. Supaya apa? Kenapa rasul-rasul ni cerita yang baik, cerita yang neraka, cerita syurga, cerita mesti beriman, bagaimana nak beriman, cara beriman, apa yang kamu kena beriman kan. Kamu tak boleh macam ni syirik, ni salah, kamu sembah berhala, ni salah dan sebagainya. Itu munzirin kan, mubasyirin wa munzirin. Kenapa? Li'alla. Allah Ta'ala sebut kata li'alla, supaya tidak apa ni kan. Itu dikatakan sebagai hikmah kenapa rasul-rasul ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada setiap umat, kepada setiap manusia. Jadi Allah Ta'ala kata sini, dia kata li'alla, supaya yakuna linnas 'ala Allahi hujjah, supaya tidak berlaku kepada manusia ni ke atas Allah hujjah, iaitu supaya manusia ni tak boleh berhujjah ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memanglah kalau ikutnya kan, macam mana nak berhujjah kan? Ini cerita di akhirat kan. Nanti di akhirat nanti, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, mereka kata apa? Orang kafir ni, orang yang tak beriman ni, dia kata apa? Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatik. Tengok dia kata kan, Allah Ta'ala ceritakan orang kafir ni di akhirat pun dia nak berhujah kan. Dia nak berhujah lagi kan. Orang kafir dia kata apa? Ya Allah, kenapa kau tak utuskan seorang rasul kepada kami? Tengok dia kata, ya Allah,
Rabbana, dia katakan, laula arsalta ilaina, kenapa kamu tak utuskan seorang rasul, rasulan, fanattabi ayat, supaya kami boleh ikut, supaya kami boleh patuh, supaya kami boleh ni tahu mana salah, mana betul. Itu kata mereka. Jadi Allah Subhanahu Taala kata, dah, rasul telah diutuskan, Nabi Muhammad telah diutuskan, tapi Nabi Muhammad dah tak ada. Kita pada hari inilah bertanggungjawab untuk memberitahu kepada manusia bahawa apa yang kamu buat salah. Jadi kita sekaranglah kena memberi inzar kepada manusia. Ya ayyuhal muzammil kumilla, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Bangunlah. Itu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala perintahkan juga sebenarnya kepada kita kan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad juga diperintahkan kepada kita, jika sekiranya jika suruhan itu tidak khusus untuk Nabi SAW. Jadi itulah jalan Nabi. Itulah kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu dalam surah Yusuf. Jadi maknanya itu, maksudnya ialah katakan wahai, katakan kul hazihi sabili, inilah jalanku. Macam mana jalanku? Ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Itu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan nabi-nabi seluruhnya, iaitu aku ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Itu kerja utama. Ad'u ila Allah ana wa manittabani, aku dan juga orang yang mengikut aku. Artinya orang yang mengikut Nabi, dia mestilah menjalankan kerja ni juga, iaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita katakan dakwah ni kerja imam saja, kerja ustaz saja, kerja pakar agama saja, tidak. Dia kerja semua orang. Sebagaimana kata hadis Nabi SAW, balighu anni, sampaikan daripada aku apa yang kamu tahu, apa saja yang kamu tahu kan. Walau ayat, walaupun satu ayat. Tak semesti 100 ayat, tak mesti 1000 ayat, tak mesti 1 juta ayat kan. Satu ayat saja, yang kamu tahu satu ayat, dah sampaikan daripada aku. Jadi itu dilaksanakan oleh para sahabat, dilaksanakan oleh para tabi'in, dilaksanakan oleh semua orang-orang Islam terdahulu. Jadi kita sekarang ni jangan lalai, jangan leka kan, bahawa kita ni bertanggungjawab. Jika tidak, terjadilah sini. Supaya apa? Rasul-Rasul ni diutuskan li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'dar rusul, selepas daripada penguturan rasul, iaitu setelah daripada dihantar irsal rasul, maka tak ada lagi hujah ke atas orang kafir ni. Tapi mereka mungkin juga berhujah, sebab mereka kata mereka tak tahu, betul-betul tak tahu. Jadi oleh kerana itulah kita ni hendaklah menyampaikan supaya mereka ni tahu. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah itu maha perkasa dan Allah itu maha hakim, mempunyai hikmah dalam segala apa yang diciptakannya. Seterusnya, lakinillah, Allah Ta'ala kata, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tapi ramai manusia tak percaya. Jadi kemungkinanlah adalah sini perasaan. Nabi SAW tengokkan orang Yahudi tak percaya. Mereka dah dapat kitab dah, mereka dah tahu dah sifat Nabi ni, mereka dah tahu seorang Nabi akan diutuskan, iaitu sekarang Muhammad lah yang mempunyai sifat-sifat tu. Memang tak ada orang lain dah. Tiba-tiba mereka tak percaya, mereka tak nak beriman. Jadi Allah Subhanahu Taala kata di sini, Allah Taala kata lakinillah, tak apa. Kalau mereka tak nak beriman, tak apa. Jawab dia kan. Jadi maknanya di sini kan, iaitu apabila orang-orang Yahudi ni kan, mereka ni menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diberitahu kan. Nabi Muhammad inilah nabinya, mereka tolak. Jadi apabila mereka tolak, Allah Taala kata tak apa. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik. Tak apa. Allah Subhanahu Taala menjadi saksi bahawa apa yang diturunkan kepada kamu daripada Quran ni adalah betul. Tak apa Muhammad. Mereka tak percaya, tak apa. Gitu kan. Anzalahu bi'ilmihi. Allah Taala turunkan Quran ini bi'ilmihi. Iaitu dalam tafsir dia kata aliman bihi. Allah Taala tahu. Allah Taala tahu yang diturunkan ni. Maknanya bukanlah malaikat Jibril datang tapi Allah Ta'ala tak tahu. Tak. Allah Ta'ala tahu semua benda apa ni, dan Allah Ta'ala menjadi saksi. Wal malaikatu yashhadun, dan bukan saja Allah, wal malaikatu Allah Ta'ala kata yashhadun, mereka semua tu menjadi saksi. Malaikat semua menjadi saksi. Kemudian wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi. Apa yang kamu risau, apa yang kita sedih? Jadi as long as kita ni, jika sekiranya kita dah buat kerja mubashirin, munzirin, kita pada hari ni kan, dan kemudian orang menolak agama, orang menolak Islam, tapi syarat kita buat kerja kita dah sampaikan Islam, kemudian orang tolak, maka tak apa.
Cukuplah Allah Ta'ala wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi. Orang tak tahu tak apa. Orang tak terima kasih pun tak apa. Tak apa, Allah Ta'ala akan menjadi saksi dulu, kini dan sampai hari kiamat. Allah Ta'ala akan menjadi saksi. Seterusnya, innal lazina kafaru. Allah Ta'ala sebut innal lazina kafaru, orang-orang kafir ni, orang yang tak nak terima kamu, wasaddu, dan menghalang tu ansabilillah, menghalang manusia, wasaddun nas, dalam tafsir Jalalain kata wasaddun nas, dan mereka tu menghalang manusia daripada jalan Allah, daripada mengikut agama, buat macam-macam. Qad dallu dalalan ba'ida. Ingat, mereka ni adalah sesat, bukan sesat-sesat biasa, yang sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh daripada yang benar. Jadi kita beriman insya-Allah kan, iaitu jangan takut, iaitu apabila kita bersama Islam dan orang tolak kita, kita sampaikan Islam, orang tolak kita, tak apa. Yakin bahawa Allah Ta'ala kata mereka ni telah sesat dan sesat sesesat-sesatnya. Innal lazina kafaru wa zalamu. Allah ulang lagi, sambung lagi kan, orang-orang yang kafir, mereka yang kafir. Kemudian wa zalamu di sini asalnya tafsir Jalalain kata iaitu orang-orang Yahudi lah yang menyembunyikan kenabian, yang menyembunyikan kamu ni lah betul, sedangkan ada lah dalam kitab-kitab mereka sifat-sifat semua tu kan, tapi mereka tu zalim, wa zalamu, tapi maknanya boleh umum lah kan, orang kafir, orang yang zalim kan. Zalim tu membuat apa-apa yang tak mesti menyakitkan orang lain kan, tapi kalau kufur tu adalah satu kezaliman. Kemudian lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah Ta'ala kata Allah tak akan ampunkan mereka, dah lah mereka tu kufur, mereka tu zalim pula. Wala liyahdiyahum tariqa. Allah Ta'ala kata Allah takkan tunjukkan jalan. Jadi kita boleh katakan beginilah kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita minta kepada Allah Ta'ala, kita lah kan, ihdinas sira, ya Allah tunjukkanlah aku jalan kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan jalan kepada kita, tiba-tiba kita enggan, tiba-tiba kita lupa, tiba-tiba kita tak mau ikut. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata jaga kan. Tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan sini kan, salah satu daripada bencananya iaitu laknatnya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kalau di sini orang kafir tapi kita juga ambil pengajaran kan. Allah Ta'ala ni kerana tak akan beri lagi lepas tu, dah mereka dah diberi sesat jadi tiba-tiba mereka tak nak juga. Allah Ta'ala kata lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk lagi, tak akan tunjuk lagi jalan. Biarlah dia sesat, nak sesat sangat, illa tariqa jahannam. Tapi yang dia nampak apa, maknanya dalam kehidupan dia akan tengok apa, dia nak ikut apa, Allah Ta'ala tunjukkan juga. Allah Ta'ala mudahkan juga. Mudah apa? Tariqa jahannam, jalan ke neraka. Nak yang macam tu pergi nak kafir sangat dah. Illa tariqa jahannam, melainkan jalan jahannam, khalidina fiha, dan kemudian mereka sampai ke neraka dan kemudian mereka berada di sana dan tak boleh balik-balik dah. Khalidina fiha, kekal dalam tu. Wa kana zalika 'ala Allah yasir. Susah sangat ke Allah Ta'ala nak buat benda ni? Mudah kan? Allah Ta'ala kata perkara ini wa kana zalika 'ala Allah yasir. Allah Ta'ala mudah nak buat benda ni kan, tak susah-susah sangat kan. Jadi jaga kan, jangan kata susah nanti Kalau atas dunia memanglah kan, orang kalau kita kata orang jahat nak kena masuk dalam penjara pun susah, kena ada polis jaganya, kena ada garinya, kena ada penjaranya, takut pula mereka ni lari daripada apa. Bagi Allah Ta'ala tak ada susah kan, nak masukkan ke dalam neraka dah, tidak mengampunkan mereka dah, nak sesatkan mereka, campakkan mereka dah, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata wa kana zalika 'ala Allah yasira. Berapa ramai pun masuk neraka, apa, tak ada kesusahan apa bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang terakhir, ayat 170 pada hari ini, ya ayyuhan nas, Allah Ta'ala kata wahai manusia. Sekarang ni seruan kepada manusia, wahai manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasul, telah datang kepada kamu rasul. Kita Nabi Muhammad SAW sekarang kan, telah datang sekarang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW datang kepada kita bil haqqi, membawa satu benda yang betul, mir rabbikum, bawa wahyu, bawa Quran, bawa yang satu yang benar. Bukan tu Nabi ni tipu kan, tak kan. Nabi takkan kata satu benda yang dia tak terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kemudian fa'aminu khairul lakum. Allah Ta'ala seru kita, Allah Ta'ala seru zaman tu orang Yahudi, seru kepada orang-orang musyrik tu, fa'aminu, berimanlah kamu kan, telah datang Rasul ke sana, beriman sajalah kan, khairul lakum, itulah lebih baik untuk kamu.
daripada kamu kekal dalam kesyirikan, kekal dalam Yahudi kamu, kekal dalam Kristian kamu tu. Itu lebih baik, khairul lakum. Kemudian Allah kata wa in takfuru, tapi kalau kamu kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kamu ingat, bila kamu kufur ni, kamu akan memudaratkan Allah. La yadurru, dia tidak akan memudarat Allah walaupun sedikit. Kenapa? Kenapa dia tak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala? Kerana fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua benda tu milik Allah kan. Kamu kufur dengan Allah, adakah bukit-bukit, bukau, sungai-sungai, laut-laut, bintang-bintang ni akan lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kamu nak lari daripada Allah. Kamu ingat kamu ni besar sangat kan. Atas dunia ni semua benda lain tu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala nak kirimkan apa ni, banjir sebagaimana yang berlaku banyak kan sekarang ni, Allah nak kirimkan api yang membakar bukit-bukit dan sebagainya, banyak berlakukan pada hari ni kan. Allah Taala boleh buat sebab benda tu adalah milik dia semua kan. Milik dia. Kalau dalam tafsir kata apa, mulkan, kemudian abidan, kemudian khalqan, penciptaan, pemilikan. Semua benda-benda ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala kata macam ni, akan buat macam ni kan. Tapi manusia ni yang kecil ni, dia fikir bahawa dia ni bila dia kufur, dia nak mudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kan, kembalilah kepada Allah. Jadi Allah kata wa kana Allahu aliman hakima. Semua benda tu adalah Allah SWT tu maha tahu dan juga maha hakim fi sun'ihi, dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam semua benda yang dibuatnya, semua tu ada hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah dalam muka surat seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh dulu majlis pada hari ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.